pokok dia yang paling utama sekali ialah tuan-tuan tengok masa dia pas sembahyang. Tengok saya nak relate satu-satu. Bila dia pas sembahyang, Allahu Akbar. 1, 2, 3. At-tahiyyatu innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia akan buat apa? 1, 2, 3. Kalau dia katalah wa'iyazbillah, kalau dia kata ada orang Syiah dalam masjid kita ni, kita boleh tengok dia akan buat apa. Dekat ujung sembahyang bila dia bagi assalamualaikum, dia tak mau angkat tinggi-tinggi bagi orang nampak. Dia akan angkat sikit ni katalah ni paha dia akan angkat begitu. Dia akan angkat 3 kali. Tapi hak kawan kuping nyamuk jangan kata kat dia pula. Hamba duk pergi tutup kawan tu mampu. Tengok dia duk tampak paha dia. Kumpul kat jalan gelap tapi tabuh orang tu. Tak ya. Bukan begitu. Boleh faham? Pokok dia apa? Bila dia letak 3 kali tu apa makna dia? Hak pertama angkat tu, lepas innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 kali, 2 kali, 3 kali. 1 kali apa? Celaka hang Jibril. 2 kali celaka hang Muhammad. 3 kali celaka hampa semua para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, Ustaz Don Daniel menuduh Syiah mengangkat tangan 3 kali tatkala selesai salam dengan berkata celaka Jibril, celaka Muhammad, celaka semua sahabat. Bila dia letak 3 kali tu apa makna dia? Hak pertama angkat tu, lepas innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 kali, 2 kali, 3 kali. 1 kali apa? Celaka hang Jibril. 2 kali celaka hang Muhammad. 3 kali celaka hampa semua para sahabat. Tuduhan Ustaz Don Daniel ini tidak benar. Syiah mengangkat tangan 3 kali setelah solat sebagai takbir, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak seperti yang didakwa oleh Ustaz Don Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu. Dia celaka nyawa. Sahabat dia dah taruh, Nabi dia tak taruh, Jibril pun dia taruh. Pasal apa dia taruh? Sebab Jibril silap bawa wahyu. Patutnya bagikan Ali pergi bagi dekat Muhammad. Hang tak ada pernah mengenal cara pasal dengan Jibril. Dia bukan tahu Jibril tu turun mampu ni. Dakwaan Ustaz Don Daniel ini berasal dari musuh-musuh Syiah yang sentiasa mengulang-ulang fitnah ini sejak dari zaman dahulu lagi. Antara yang mengasas tuduhan seperti ini ialah Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhaj al-Sunnah an-Nabawiyah jilid pertama muka surat 27. Ibnu Taimiyah menulis, wal yahud tubghidu Jibril wa yaquluna huwa aduwwuna minal malaikah wa kadzalika ar-rafidah yaqulun qalita Jibril bil wahyi ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yahudi membenci Jibril. Mereka berkata dia adalah musuh kita daripada kalangan malaikat. Demikian juga Rafidah. Mereka berkata Jibril tersalah memberikan wahyu kepada Muhammad. Sebab Jibril silap bawa wahyu. Patutnya bagikan Ali pergi bagi dekat Muhammad. Hang tak ada pernah mengenal cara pasal dengan Jibril. Justru itu, Ustaz Don Daniel dicabar membawa satu riwayat dari kitab Syiah Imamiyah bahawa Jibril tersilap menurunkan wahyu. Tahukah anda, mereka yang menuduh Syiah bermusuhan dengan Jibril hakikatnya membuat fitnah yang paling buruk dan terang-terangan terhadap Nabi SAW dan berkata Nabi telah mencampur adukkan ayat-ayat syaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dakwaan kesilapan penyampaian wahyu di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu seorang rasul atau nabi, melainkan apabila ia bercita-cita, maka syaitan pun melemparkan hasutannya mengenai usaha rasul atau nabi itu mencapai matlamatnya. Oleh itu, Allah segera menghapuskan apa yang telah diganggu oleh syaitan. Kemudian Allah menetapkan ayat-ayatnya dengan kukuhnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Hajj ayat 52. Di dalam kitab Minhaj Al-Sunnah karangan Ibn Taymiyah, jilid pertama, muka surat 471, pengarang menulis, وَتَنَازَعُوا هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْبِقَ عَلَى لِسَانِهِ مَا يَسْتَدْرِكُهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُبَيِّنُهُ لَهُ بِحَيْثُ لَا يُقِرُّهُ عَلَى الْخَطَأِ. Dan para ulama berselisih pendapat, apakah boleh terjadi Nabi mengucapkan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah kepada baginda dan disabdakan sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan terjadi kesalahan. Kama nuqila annahu ulqiya ala lisanihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti yang diriwayatkan bahawa syaitan menyelitkan hasutannya dalam sabda baginda, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itulah burung bangau putih yang tinggi dan sungguh syafaatnya sangat diharapkan. Thumma inna Allah ta'ala nasakha ma alqahu syaitan wa ahkama ayatih. Oleh itu Allah segera menghapuskan apa yang telah disampaikan oleh syaitan. Kemudian Allah menetapkan ayat-ayatnya dengan kukuhnya. فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُجَوِّزْ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ إِذْ لَا مَحْذُورَ فِيهِ. Di kalangan mereka, iaitu para ulama, ada yang tidak mengizinkan terjadi demikian dan ada yang membenarkannya kerana tidak ada masalah untuk membenarkannya. Justru itu, di kalangan ahlu sunnah ada ulama yang percaya bahawa Nabi boleh tersilap menyampaikan kata-kata syaitan yang dianggap sebagai wahyu. Insiden ayat-ayat setan dikenali sebagai kisah burung bangau, iaitu cerita khurafat di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Kononnya syaitan telah menurunkan ayat-ayatnya kepada Nabi, lalu baginda menyampaikannya kepada manusia. Maka bersujudlah orang musyrikin dengan rasa senang sambil berkata, Muhammad telah menyebut Tuhan kami dengan sebutan yang sangat baik. Lalu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan berkata, apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah membaca untuk manusia apa yang tidak diturunkan oleh Allah. Insiden ini diriwayatkan dalam kitab tafsir At-Tabari, iaitu kitab tafsir yang paling terpercaya di kalangan ahlu sunnah. Jilid ke-16, penerbit Hijr, cetakan pertama tahun 2001, muka surat 604. Pengarang menulis kononnya Nabi menyampaikan ayat-ayat setan, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna turtada. Itulah burung bangau yang tinggi dan sungguh syafaatnya sangat diharapkan. Falamma sami'at Quraisyun zalika farihu wa sarrahum wa a'jabahum ma zakara bihi alihatahum. Apabila orang Quraisy mendengar hal itu, mereka bergembira dan bersukaria dan kagum dengan apa yang baginda sebut tentang Tuhan-Tuhan sembahan mereka. فَأَصَاخُوا لَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ مُصَدِّقُونَ نَبِيَّهُمْ فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ عَنْ رَبِّهِمْ وَلَا يَتَّهِمُونَهُ عَلَى خَطَئٍ وَلَا وَهْمٍ وَلَا زَلَلٍ. Mereka mendengar sabda Nabi. Orang yang beriman juga membenarkan Nabi mereka dan tidak menuduh baginda tersilap, salah sangka dan tergelincir.
فلما انتهى إلى السجدة منها وختم السورة سجد فيها فسجد المسلمون بسجود نبيهم تصديقا لما جاء به واتباعا لأمره. Apabila Rasulullah tiba di tempat sujud dan selesai membaca surah itu, baginda pun sujud dan orang Islam pun turut bersujud kerana sujud Rasulullah. Mereka menerima apa yang dibawa baginda dan mengikuti perintahnya. وَسَجَدَ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ خُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ لِمَا سَمِعُوا مِنْ ذِكْرِ آلِهَتِهِمْ. Lalu orang musyrik Quraisy dan yang lainnya bersujud di masjid ketika mereka mendengar Tuhan-Tuhan mereka disebut. Kisah ayat-ayat syaitan ini juga diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, jilid pertama, penerbit Al-Matba'ah As-Salafiyah, Qahirah, cetakan pertama tahun 1400 Hijrah, muka surat 337. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW sujud dengan membaca surah Al-Najm. Kaum muslimin, musyrikin, jin dan manusia turut bersujud bersama-sama baginda. Justru itu, apakah penghinaan atau fitnah yang lebih buruk daripada perbuatan mensahihkan hadis ini, sehingga syaitan pun menghasut anasir kekufuran kepada Nabi atas nama ayat-ayat Al-Quran yang suci. Kemudian baginda pula membayangkan ayat-ayat syaitan itu adalah salah satu firman Allah Ta'ala, lalu membacakannya kepada manusia atas nama wahyu Allah. Kesimpulannya, tuduhan Ustaz Don Daniel bahawa Syiah mendakwa kononnya Jibril tersalah menurunkan wahyu kepada Ali alaihissalam adalah tuduhan dusta. Demikian juga ucapan celaka sebanyak 3 kali setelah solat juga adalah pendustaan terhadap Syiah. Sementara itu, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terdapat kepercayaan bahawa Nabi tersalah menyampaikan ayat-ayat syaitan kepada manusia yang baginda sangka sebagai wahyu.